Mulakan dengan Bismillah, disudahi dengan Alhamdulillah. Begitulah sehari dalam Assalamualaikum. hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Kita Allah. akan belajar mengenai perbandingan dua nilai nombor, serta kita juga akan menyusun nombor mengikut tertib menaik ataupun tertib menurun, dan kemudian kita akan belajar bagaimana untuk melengkapkan pola nombor. Tugasan pertama, membandingkan nombor. Pertama sekali kita akan belajar mengenai lebih daripada dan kurang daripada. Okey, kita tengok lebih daripada. Ni ialah simbol untuk lebih daripada. Nak mudah awak ingat macam ni je. Awak lukis satu garis lurus di depan simbol tersebut. Jadi bila lukis, dia dah macam huruf B kan. Jadi B ni merujuk kepada B besar ataupun lebih. Jadi contohnya 5 lebih daripada 1. Okey, kurang daripada. Simbolnya bertentang saja dengan simbol lebih daripada. Dia terbalik saja. Jadi nak mudah ingat, sama sahaja awak buat garisan kat depan. Jadi hurufnya macam huruf K. K kecil ataupun kurang. Contohnya 7 kurang daripada 9. Jadi mudah saja untuk awak bezakan kedua-dua simbol ini. Untuk lagi faham, kita tengok contoh ini. Contoh ni sama saja macam contoh yang cikgu bagi dalam lembaran kerja awak. Kita tengok nombor 1. Nombor 1, 126,735 dengan 425,634. Jadi sudah tentulah 126 ini kecil daripada. Jadi kita buat simbol K. Kita buat simbol kecil daripada lah. Okey, yang kedua, kita tengok nombor kedua, 435,684 dengan 451,021. Jadi kat sini 3 dengan 5. Jadi sudah tentulah 3 tu lagi kecil. Jadi simbolnya adalah kurang daripada. Untuk nombor 3, 750 ni lagi besar daripada 192,253. Jadi simbolnya adalah lebih daripada. Nombor 4 dan nombor seterusnya awak boleh buat sendiri. Mudah saja kan? Kita tengok tugasan kedua, iaitu susun nombor mengikut tertib menaik dan tertib menurun. Susun nombor di bawah mengikut tertib menaik dan menurun. Okey, awak nampak ni nombor ni sama macam dalam lembaran yang cikgu bagi. Okey, langkah pertama ialah awak kena susun semua nombor ini secara menegak. Awak susun secara menegak. Okey, tulis saja, tak kisah tulis yang mana dulu, tapi dengan syarat mesti ikut nilai tempat dan rumah masing-masing. Okey. Langkah kedua, kita tengok nombor yang pertama dari depan. Tapi nombor yang pertama dia semua satu kat depan. Kalau semua sama, kita tengok nombor yang kedua. Okey, kita cari yang paling kecil dulu sebab kita nak buat tertib menaik. Kalau tertib menaik ni mesti kecil dulu baru besar. Jadi kita cari nombor yang kecil dahulu. Jadi kat sini kita tengok 2, 1, 3, 3, 2, 2. Jadi yang paling kecil ialah 1. Jadi kita terus potong. Tak payah tengok lagi nombor belakang. Okey, kita tandakan dia 1. Okey, kita tengok nombor yang lain. Okey, yang paling kecil seterusnya. Mestilah 2 kan? Okey, 2 ada 3 nombor yang ada 2. Jadi 1, 2, 4, 2, 7, 2, 1. Jadi yang paling kecil ialah 2, 1. Potong 2, 1 tu, tandakan 2. Okey, seterusnya ada 2, 4, 2, 4 dengan 2, 7. Jadi nombor yang kecil ialah 2, 4. Potong, letak nombor 3.
27 tadi potong letak nombor 4. Senang kan? Seterusnya kita ada digit 3. 130 dengan 133. Mestilah lagi kecil 130. Jadi letak dia di tempat yang kelima. Okey, yang last kali ni paling besar lah. 133, 615 berada di tempat ke-6. Jadi sekarang kita akan susun secara tertib menaik. Jadi tertib menaik ni ingat macam anak tangga dulu. Kecil dulu baru makin besar. Jadi nombor pertama tadi kita tulis. Okey, 118, 615. Diikuti nombor seterusnya. 121, 615, nombor ketiga, nombor keempat, nombor kelima dan nombor keenam. Ikut saja macam yang awak dah tanda tadi. Okey, kalau untuk buat susun secara tertib menurun, awak dah buat secara menaik, nak turun tangga, mestilah besar dahulu baru kecil. Jadi senang kita terbalikkan saja nombor tadi. Nombor ini kita ambil yang ini dulu, kemudian barulah kita ambil yang sampai ke belakang tu. Tulis saja, salin saja. Mudah kan? Tugasan ketiga, cari pola dan lengkapkan nombor. Apa itu pola nombor? Pola nombor ni merupakan satu urutan set nombor yang mempunyai corak tertentu. Macam mana kita nak cari pola nombor? Yang pertama, kalau diberi satu set nombor itu, kita gariskan nombor yang bersebelahan. Dua nombor yang bersebelahan, kita gariskan. Yang kedua, tolak. Ingat, nak cari pola, kena tolak. Nak cari pola, kena tolak. Untuk tolak, mestilah besar tolak dengan nombor yang lagi kecil. Yang ketiga, tentukan sama ada nombor itu tertib menaik ataupun tertib menurun. Kalau nombor itu makin banyak, makin besar, ia adalah tertib menaik. Jadi, awak kena guna operasi tambah. Kalau nombor itu makin turun, makin kecil, maksudnya ia tertib menurun, awak kena guna operasi tolak. Dan last sekali, tulis pola dan lengkapkan nombor yang diberi. Nak lagi faham? Kita tengok sebelah. Okey, diberi contoh soalan. Cari pola dan lengkapkan nombor di dalam petak ini. Jadi nak mudahkan kefahaman awak, cikgu dah sediakan cara-cara untuk cari pola ni, langkah-langkahnya. Jadi yang pertama, kita tengok garis nombor bersebelahan. Awak cari nombor yang bersebelahan. Jadi kita gariskan dua nombor. Garis dua nombor ya. Yang kedua, tolak. Tolak untuk cari pola. Jadi nak tolak kita cari yang besar tolak yang kecil. Jadi mana yang besar dulu? Ni yang besar. Kita tolak dengan yang kecil. Jadi awak tolak, awak akan dapat 4 tolak 2. 2 lah yang depan tu semua sifar. Jadi nombornya adalah 2. Okay, kita tengok langkah ketiga. Tentukan sama ada tertib menaik ataupun tertib menurun. Jadi kat sini nombornya makin besar. Bila makin besar, ianya tertib menaik. Jadi polanya ialah bertambah 2. Jadi maksudnya nombornya bertambah 2. Okey, nak pergi sebelah tambah 2, nak pergi sebelah tambah 2, nak pergi sebelah lagi tambah 2 lagi. Jadi macam mana kita nak lengkapkan dia? Kita kena tambah 2. Jadi kat sini kita tengok 45,334 tambah 2, awak akan dapat 45,336. Jadi awak isilah tempat kosong tu dengan jawapan yang betul. Jadi nak cari sebelahnya lagi, 45,336. Tambah lagi dengan 2, dapatlah 45,338. Itu sahaja. Kita tengok contoh soalan seterusnya. Okey, kita rujuk kepada panduan di sebelah sini. Pertama sekali, garis nombor bersebelahan. Awak garis dua nombor yang bersebelahan. Yang kedua, tolak. Nak cari pola, kena tolak. Besar, tolak dengan kecil. Awak dapatlah jawapannya kat situ ialah 1,000. Okey, awak tolak dapat 1,000. Yang ketiga,
tentukan tertib menaik ataupun menurun. Awak tengok, 128 pergi 129, maksudnya nombor makin besar. Jadi nombor menaik. Menaik kena guna operasi tambah. Jadi kat sini polanya ialah bertambah 1000 ataupun dalam angkanya awak tulis saja tambah 1000 macam tu. Okey, seterusnya macam mana kita nak cari lengkapkan nombor ini. Okey, jadi kita tahu polanya adalah bertambah 1000, bertambah 1000, bertambah 1000. Nak cari nombor kat sini dulu. Okey, kita mesti ambil 129 ini tambahlah dengan 1000 ni. Kita akan dapat 130,049. Isi tempat kosong. Okey, macam mana pula nak cari kat sini? Okey, tengok. Dia bukan menghala ke belakang. Dia kat depan sekali. Kena tambah ke tidak awak rasa? Okey, kalau kat depan, maksudnya mula dengan nombor kecil. Menaik kan? Bila menaik, kat depannya nombor kecil. Takkan kita nak tambah kan? Jadi, kita gustan balik. Gustan balik, kita kena guna operasi yang bertentang dengan tambah, iaitu tolak. Nak dapat yang depan sekali ni, awak kena tolak. 128,049. Awak tolak dengan 1000, awak dapatlah 127,049. Okey, itu jawapannya. Soalan terakhir. Okey, sabar. Okey, kita tengok step di sebelah. Pertama, garis nombor. Kedua, tolak. Nak cari pola, kena tolak besar, tolak kecil. Jawapannya awak akan dapat 1000 juga. Yang ketiga, tentukan tertib menaik ataupun menurun. 127, 126. Makin kecil ke makin besar? 7 kepada 6 bermaksud makin turun. Bila turun, kita akan guna operasi tolak. Okey. Ini bermaksud polanya ialah berkurang 1000. Okey, jadi nak cari yang sebelah kena tolak 1000, kena tolak 1000 lagi, tolak 1000 lagi, tolak lagi 1000. Jadi kita nak cari kat sini kan. Okey, nak cari kat sini 126,450, tolaklah dengan 1000, awak dapat 125,450. Isi tempat kosong. Okey, nak cari sebelah lagi. 125,450, tolak 1000, awak dapat 124,450. Isi tempat kosong. Okey, habis. Terima kasih murid-murid kerana menonton hingga ke akhir video. Pastikan awak siapkan lembaran yang cikgu bagi dan jangan lupa untuk hantar lembaran yang sudah siap pada hari Ahad dan ambil lembaran baru. Terima kasih. Jumpa lagi pada minggu depan. Assalamualaikum.